Okey, salam sejahtera kepada semua belajar tingkatan 1S1. Okey, so saya akan sambung dalam bab 2, faktor dan kandaan. So hari ini kita akan tengok faktor sepunya. Hari itu kita dah tengok faktor berdana. So dah ingat balik apa tu faktor, nombor yang boleh dibahagi tepatnya. Faktor berdana adalah nombor yang boleh dibahagi tepat tapi nombor itu tersebut adalah nombor berdana. Okay, nombor berdana mesti berujukan kepada senarai nombor yang hanya boleh darab dengan diri sendiri sahaja. Dia tak ada hasil darab daripada sifir lain. Sifir dia mesti sifir dia diri sendiri sahaja, tak ada orang lain. Okay, seterusnya bermula daripada 2. So hari tu buat soalan 1 ni bukan berdana dia out of kita punya pilihan. Bermula daripada 2. 1 aja yang genap, yang lain tu semua adalah ganjil. Okay, sekarang kita tengok apa maksudnya faktor sepunya. Sepunya di sini maksudnya adalah sama. Faktor sepunya maksudnya adalah faktor yang sama. So kalau kita ada nilai yang sama, nanti kita akan tengok faktor. Contoh 6. So bagaimana kita nak tengok faktor sepunya dia? Okey. 24, apa faktor 24? 24 dia boleh bahagi 1, boleh bahagi 2, boleh dibahagi 3. Okey, kalau saya buat secara congak, 24 bahagi 1, awak tekan kalkulator, 24 bahagi 1 sama dengan 24. 24 bahagi 2, kita dapat 12. Okey, 24 bahagi 3, kita dapat 8. Okey, 24 bahagi 4, kita dapat 6. So, semua ni adalah faktor bagi 24. Faktor bagi 24. Okey. So 36 pula. Okey, 36 bahagi 1 dapat 36. 36 bahagi 2 dapat 18. Bahagi 3 saya dapat 12. Bahagi 4 saya dapat 9. Bahagi 5 tak dapat. Bahagi 6 dapat 6. Bahagi 7 dah tak ada. So ini adalah faktor bagi 36. So mana faktor sepunya dia? Mana yang sama? 1 sama, 2 adalah sama, 3 adalah sama, 4 adalah yang sama. Lagi mana nombor yang sama? 6 sama. Ada? 12 sama. Dah tak ada. Maka faktor sepunya. Okay, faktor sepunya bagi 24 dan 36 ialah, kita kena tulislah, ialah siapa? 1, 2, 3, 4, 6. Lagi mana? 12. Okey, itulah jawapan dia. So, senaraikan semua faktor dahulu. So, kalau awak tahu sifir, guna sifir. 24 bagi 1 dapat 24. Tak tahu sifir, tekan kalkulator. 24 bagi 1 dapat 24. Jawapannya tulis kat bawah aja. 24 bagi 2, 12. 24 bagi 3, 8. 24 bagi 4, 6. Okey, 24 bagi 5. Okey, 24 bagi 6. Kalau kita buat 24 bagi 6, kita akan dapat jawapan 4. Dah berulang. So, tak berulang tu maksudnya faktor dia dah selesai. 36 pun sama. Saya bagi sampai 6 saja, dah jumpa balik 6. Maksudnya, faktor kita dah selesai. Okey, nombor yang berulang tu dah, maksudnya kita dah tamat. Okay, soalan lain pun buat sama juga. Nanti itulah maksud dia faktor sepunya. Carikan nilai dia, lepas tu kita dapatlah faktor sepunya. Okey, contohnya 7. Okey, senaraikan semua faktor sepunya bagi 20, 44, 5, 6, 64. Okey, 20 bahagi 1. Kalau kita buat melintang, bolehlah. 20 bahagi 1 adalah 20. 20 bahagi 2 adalah 10. 20 bahagi 4 adalah 5. Okey, nampak So dia memang tekan kalkulator terus kita dapat semua nilai dia. 44 bagi 1 44. 44 bagi 2 22. 44 bagi 4 adalah 11. Okey, tak percaya awak cuba tekan kalkulator. Okey, daripada tu barulah kita pilih mana yang sama. 1 semua sama, 2 semua sama, 4 semua sama. Maka nampak dia tulis faktor sepunya mesti tulislah ialah 1, 2 dan 4. Okay, dan daripada sini, nampak daripada sini kita ada 1, kita ada 2, kita ada 4. So, 4 ni kita namakan dia sebagai faktor sepunya. Okay, faktor sepunya terbesar. Atau dia guna FSTB.
B jadi short form dia. Okey, faktor sepunya terbesar. Faktor sepunya semua yang okey, kita berulang satu-satu perkataan. Faktor nombor yang boleh dibahagikan. Okey, sepunya sama, terbesar, nilai yang terbesar. So faktor yang boleh dibahagi yang sama tapi yang terbesar. So itu adalah FSTB. Sama sahaja cara buat, nama je lain-lain, kehendak soalan dia lain. Okay, seterusnya kita tengok latihan. Cuba buat latihan ni dalam soalan buat semua So saya ambil contoh, kita nak ambil contoh mana yang nak buat senang. Okey. Saya ambil D 12. Okey, tentukan sama ada nombor yang berikut adalah faktor sepunya ke tidak. So bagaimana kita nak tahu? Okey, bahagi 48 bahagi 12 sama dengan berapa? Tekan kalkulator. Kalau awak tahu sifir, ini. So 4. Okey, lagi 96 bahagi 12 sama dengan berapa? 8. Okey, 120 bahagi 12 sama dengan berapa? 10. Okay, 144 bahagi 12 sama dengan berapa? 12. Okay, so kita perasan semua ini adalah nombor bulat. Nombor bulat. Maka 12 ialah faktor sepunya. Okey, faktor sepunya bagi 48, 96, 120 dan 144. Okay, asalkan dia semua dapat nombor bulat. Tapi kalau dia dapat nombor perpuluhan, itu bukan. Contohnya, saya ambil B. 8. Okay, 32 bahagi 8. Dapat juga. Kita cari mana yang tak boleh bagi. C. Ya. C. Ya. Okay, C 20 bahagi 3. 20 bahagi 3 sama dengan 6.66667 kan. Maka 3 tu bukan faktor sepunya. Okay, bagi 12, 18 dan 20. Asalkan dia keluar satu aja nombor perpuluhan, maka dia bukan faktor sepunya bagi satu set nombor tersebut. Satu-satu kita senaraikan, tekan kalkulator, kita akan jumpa jawapan. Okey, buatkan semua Saya cuma ambil contoh tunjuk kepada awak. Okey, seterusnya soalan 2. Senaraikan faktor sepunya bagi setiap yang berikut. So mana yang perlu senaraikan, kita senaraikan. Contohnya saya ambil yang G. 42, 102, 144, 200. Bolehlah senaraikan sifir dia 42. 42 bagi 1 berapa? 42. Bagi 2. Okay, bagi 3. 42 bagi 3 berapa? 14. Okay, 42 bagi 4 tak dapat. 42 bagi 5 perpuluhan juga tak nak. 42 bagi 6. 42 bagi 6 7. Okey. 42 bagi 7 6. So inilah faktor dia. Siap sampai sini. Okey, 102 pula. Okey, 102. Okey, bahagi 1 102. Bagi 2 51. Okey, bahagi 3 tak boleh. Awak memang kena cuba tekan kalkulator. Baru awak tahu jawapan. Bahagi 4 tak boleh. 102 bagi 5 tak boleh. 102 bagi 6 17. 102 bagi 7 tak boleh. Bahagi 8. 102 bahagi 8 tak dapat. 102 bagi 9 tak dapat. 102 bagi 10 102 bagi 11 10 bagi 12 102 bagi 14. Saya cuba. Okey, saya rasanya ini juga tamat. Inilah jawapan dia. Okey, lepas tu G 144. Okey, guna cara yang sama untuk kita dapatkan dia punya ni. Okey, setelah saya cuba semua nombor, tekan kalkulator. Okey,
Okey, saya dapat inilah semua faktor dia. Lepas tu di mana yang sama? Yang sama kita okey, 1 1 1 1. Semua sama 2 2 2. Lagi 3 3 3 sini tak ada 3. 4 ni tak ada 5, tak ada 6, tak ada 7 8 8 8 tak ada 8. So faktor sepunya dia 1 dan 2 sahaja. 3 pun tak dapat. Okey, so kita semak adakah ni tak ada 3. 5 lagi mana nombor yang dia sama? Ada lagi 14, 17, 42 tak sama pun. Ni macam main bingo cari mana yang sama 44. Maka kalau tak ada barulah kita kata faktor sepunya dia adalah faktor sepunya bagi 42 102 144 200 ialah 1 dan 2 sahaja. Okey so yang lain-lain tu awak cuba buatlah. Dapatkan awak boleh guna congak, boleh guna kalkulator, boleh senaraikan banyak cara. Buat lambat tak apa asalkan dapat jawapan. Okey, saya guna cara saya adalah bahagi. 42 bagi 1 bagi 2 tekan kalkulator je cepat. Dapat nombor bulat kita tuliskan sehingga dia berulang. Tapi kalau dia ada perpuluhan tak payah catat. Okey, teruskan aja. Macam ni boleh sampai 12 12. Okey, ini sampai 20 saya buat. Memang ambil masa tapi itulah kemahiran yang kita kena tahu. Tapi kalau awak sudah ada biasa kita tengok pun tahulah, tak payah cuba banyak pun dia tak akan sama. Okey, seterusnya faktor semuanya terbesar. Macam tadi saya cakaplah, senaraikan semua, lepas tu kita cari yang terbesar. Contohnya tadi itulah 1 2 4 semua sama, tapi yang terbesar adalah 4. Maka faktor dia punya faktor sepunya terbesar ialah 4. Okey, faktor sepunya terbesar dia adalah 4. Okey, itu cara pertama yang kita nak cari. So kita tentukan faktor sepunya terbesar bagi contoh yang lain. Okey, so sekarang saya tunjuk cara kedua selain daripada kita senaraikan. Okey, macam tadilah kita senaraikan. Okey, kita ada cara kedua. Okey, cara kedua kita buat pembahagian. Okey, contohnya kita ada 18, kita ada 24. Pembahagian dia tulis macam ni. Okey, saya bahagi dengan 2. Okey, so 18 bahagi 2 kita dapat berapa? 9. 24 bahagi 2 adalah 12. Okey, selesai. Okey, tapi sini kalau kita bahagi 2, 12 boleh bahagi 2, tapi 9 tak boleh bahagi 2. Maka kita tak boleh gunakan yang macam ni. Okey, ya. Okey, so kita tak boleh guna 2. Dia mesti kalau bahagi mesti dua-dua nombor boleh dibahagi. So apa lagi sifir yang kita boleh ingat? 9 12. So kita bahagi 3. Okay, 9 bahagi 3 kita dapat 3. 12 bahagi 3 kita dapat 4. Lepas tu kita tengok 3 dengan 4 boleh bahagi lagi tak? Okey, dah tak boleh bahagi 3 4 sebab dia adalah sifir yang berlainan. Maka faktor sepunya terbesar apa dia? Terbesar bagi 18 dan 24 ialah 2 darab 3 sama dengan 6. Okey? Iaitu sini saja yang kita perlu ambil. 2 darab 3. Saya tunjuk lagi contoh yang kedua. Kalau kita ada 36, 60, 72. Okey, bermulalah dengan nombor yang kecil yang kita nak. Okey, sifir paling senang 2 lah. Okay, kalau kita guna 2, 36 bagi 2, 18. Ini bagi 2, 30. Bagi 2, 36. Okay, tekan kalkulator tak erti congak, tekan kalkulator. Okay, 18, 30, 36. Okay. Okay, macam kalau hati fikir-fikir, ini macam sifir 6 kot. Kalkulator, kalau tak tahu, letak je 2, tak apa. Okay, so sini adalah 9, bagi 2, 15. Ini adalah 36 adalah bagi 2 adalah 18. Okey, lepas tu 9 15 18 sifir apa? Okey, 3. 9 bahagi 3 dapat 3, 15 bahagi 3 dapat 5. Ni 18 bahagi 3 adalah 6. So 3 5 6 dah habis. Tak boleh buat apa-apa pun kan? So jawapan kita di mana? Di atas So 2 darab 2 darab
3 sama dengan 12. Cuba tekan kalkulator. So, maka kita tulis faktor sepunya terbesar. Okay, bagi apa dia? 36, 60 dan 72 ialah berapa dia? 12. Okay, cara kita buat semua sama aja. Okay, yang ini pun sama. 48, 64, 80. Okay, kalau ada orang cakap, cikgu kalau saya sifir pandai, saya nak buat laju sikit boleh? Boleh. Contohnya apa? Kita ni, bahagi 8, sifir. Ada belajar dah hafal sifir. So, sini 6. Betul? Sini 8. Sini 10. Apa salahnya? Cuba tekan kalkulator. Lepas tu 6, 8, 10, saya bahagi berapa? 2. So, sini 3, sini 4, sini 5. Maka jawapan dia adalah 8 darab 2 sama dengan 16. Boleh tak? Boleh. Okay, kalau awak hafal sifir, lagi membantu awak menyelesaikan faktor sepunya terbesar dengan lagi cepat. Tapi kalau tak nak selamat, bagi ajalah nombor paling kecil, 2 atau 3 sahaja. Itu selamat. Biar panjang tapi dapat jawapan juga daripada awak nak buat cepat kalau salah. Okay, boleh faham cuba tengok contoh, okay, salin dalam nota. Apa yang saya bagi sini semua salin okay, dalam nota. Contoh. Mana contoh yang saya tunjuk, sila salin salin dalam nota. Latihan barulah buat dalam latihan. Ni kalau latih diri barulah buat dalam buku latihan. Okay, bezakan kalau contoh buat dalam nota, kalau latihan buat dalam buku latihan. So di sini menggunakan apa? Senaraian nombor. Okey, apa-apa pun boleh kan menggunakan kaedah yang sesuai. Saya ambil paling susah, G. Okey, 140 256, 348. Okey, bahagi 2. Kalau tak nak buat susah-susah, saya bahagi 2. Okey, so sini 70. Okey, tekan kalkulator. 256. Okey, 128. Okey, 348 bahagi 2. 174. Okey. Bahagi 2 lagi. Jangan takut dengan nombor tu besar. Okay, jangan takut dengan nombor tu besar. Bahagi 2 je lah. Kita sampai bahagi dia tak boleh bahagi. Okay, 35. 128 bahagi 2. Kita dapat 64. Okay, 174 bahagi 2. Kita dapat 87. Sifir apa pula? Ada lagi. Boleh bahagi 2, bahagi 3, bahagi 4. Semua dah tak boleh. Maka dah habislah jawapan dia. So, 2 darab 2 adalah 4. Maka faktor sepunya terbesar. Okay, bagi apa dia? 140, 256, 384 ialah 4 sahaja. Nampak nombor tu besar kan? Tapi kalau kita bahagi 2, bagi 2 sampai last dah sangkut. Kalau dah sangkut tak boleh buat. Tak boleh buat tu maksudnya itulah jawapan dia. Dah habis. Tamat. Okey. Okay, cuba buat soalan satu ni. Tak banyak. Okey, cuba aja. Tak faham boleh tanya saya. Okey, kita guna cara bahagilah, ini paling senang. Tapi kalau you nak senaraikan boleh tak? Boleh senaraikan. Contoh macam tadi saya cakap, contohnya apa? 24 bahagi 1 24, bahagi 2 12. Bahagi 3, 8. Bagi 4, 6. Bagi 6, 4. So, jawapan saya di sini. Okay, 48. Katakan. Sebab ada belajar dia tak percaya. Okay, bahagi 1, 48. Bahagi 2, 24. Bahagi 3, 16. Bahagi 4, 12. Bahagi 5, bahagi 6. Okay, bahagi 8, 6 balik. So, jawapan saya di sini. Mana satu yang dia sama paling besar? Cek. Okey, 24. Sini pun ada 24 paling besar. Maka itulah jawapan dia. 24. FSTB dia adalah 24. Buatlah ayat lengkap Senang. Boleh buat bahagi, boleh buat senarai. Tengok mana yang awak rasa dia senang. Tapi kalau saya cadangkan guna macam ni lah. Bahagilah satu cara buat semua soalan. Senang susah semua sama. Okey. Untuk hari ini saya tamat di sini.
So buat aja satu soalan aja latihan di sini. So apa-apa masalah boleh tag saya, boleh tanya saya. Sekian, terima kasih.